أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Ahlan wa sahlan yang saya hormati Al-Fadil Ustaz Muhammad Izzuddin bin Kamal Zaman kerana sudi bersama-sama dengan Gemenuk Iman dalam kuliah 2 hari ini dengan kisah Sahih Para Nabi jilid yang pertama, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati lagi saya sayangi Pentadbiran Gemenuk Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umur kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh takzim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Baik, terima kasih kepada Kak Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini, sama-sama kita dapat meneruskan pengajian kita di dalam kisah para nabi yang sahih ini yang dikarang oleh Al-Hafiz Ibn Kathir, dan semoga dengan pertemuan ini menambahkan lagi iman kita, menghasilkan taqwa dan membuahkan amal-amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu, bonda-bonda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pertemuan pagi ini menyambung masih lagi dalam kisah Adam, tapi di fasa yang paling akhir sekali ini. Kita akan selesaikan sebelum kita akan jumpa minggu depan berbincang tentang Nabi Idris alaihissalam. Jadinya pada fasa yang akhir ini kita akan berbincang tentang dua perkara. Pertama berkaitan tentang kedua-dua anak Nabi Adam, iaitu Habil dan Qabil. Dan satu lagi iaitu, kalau tengok dalam penulisan ini, iaitu kisah yang tidak benar mengenai terjerumusnya Nabi Adam ke dalam kemusyrikan. Ini adalah salah faham. Bukan dia termasuk dalam kesyirikan, tapi salah faham. Orang menafsirkan ayat Quran dalam bentuk yang salah. Okey, nanti kita akan bincanglah. Selepas ni nanti kita akan tengok keturunan Nabi Idris alaihissalam tu datang daripada keluarga Nabi Adam alaihissalam. Okey, baik, sekarang kita tengok pada ayat ini, Allah Ta'ala menyebutkan watlu, dan bacakanlah wahai Muhammad alaihim, kepada mereka. Naba'a, satu berita. Naba' ni adalah berita besar, satu berita besar. Nak bagi tahu kisah dua-dua anak Nabi Adam ni kisah besar. Sebab itu Nabi datang daripada perkataan Naba'. Nabi, Naba', iaitu pembawa berita besar. Okey. Baik, jadi Naba'a iaitu berita besar ni berkaitan tentang dua anak-anak Nabi Adam. Kenapa? Ada pengajaran yang utama. Salah satunya, mereka lah yang menjadi penerus kepada keturunan manusia. Daripada Adam AS, mereka lah yang meneruskan keturunan. Iaitu Ibna Adam bil haqq. Kisah dua anak Nabi Adam dengan benar. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. Iaitu kata Allah Subhanahu wa taala, dua anak Nabi Adam iaitu Habil dan Qabil ni dua-dua telah melakukan ibadah korban. Buat ibadah korban.
Dan salah seorang daripadanya fatukubbila min ahadima. Salah seorangnya diterima korbannya walam yutaqabbal minal akhar. Dan seorang lagi tak diterima. Mudah faham kan? Yang mana Habil diterima korbannya, Qabil tak diterima. Okay, Habil diterima korbannya, Qabil tak diterima. Qabil korbannya tak diterima. Okey. Saya tak bincang pada ibu-ibu berkaitan tentang mereka kahwin silang. Itu kita dah jumpa pada pertemuan yang lalu. Cuma hari ini kita bincang macam mana kes ni boleh berlaku. Sekarang Habil dia buat ibadah korban, korbannya diterima. Qabil buat ibadah korban, korbannya tak diterima. Cumanya para ulama sebut dekat mana yang dia buat ibadah korban ni? Sebahagian mereka kata dia buat dekat Syria. Kawasan kisah ni berlaku di Syria. Wallahu ta'ala alam, para ulama tafsir tak dapat mengkaji benar ke kawasan tu berlaku di Syria sebab di Syria ada satu gunung namanya Gunung Adam nama dia. Gunung Adam, bukan Adam Adam. Adam tu artinya darah. Jadi dikatakan di tempat itulah buat ibadah korban dan di situlah tempat berlakunya pembunuhan. Jadi nama gunung tu Gunung Darah. Kisahnya lah wallahu taala alam. Okey. Qala, siapa qala dekat sini? Maka kata Qabil. Qabil berkata, la aqtulannak, aku nak bunuh kau. Dia tak puas hatilah. Sudahlah kamu ni kulit gelap kahwin dengan kulit putih. Kononnya aku ni kulit putih kahwin dengan kulit gelap. Jadi kerana tak puas hati dari sudut perkahwinan tu, ada hasad dalam diri dia. Ibadah korban si kawan si saudara ni pun diterima, maka dia kata la aqtulannak, aku nak bunuh kau. Saya dah sebut pada ibu-ibu yang dahulu, di sini menunjukkan kepada kita punca kepada kejahatan ni, penyakit hati yang paling besar lagi masalah dia adalah penyakit hasad. Sebab itu kita doa pada Allah wa min syarri hasidin idza hasad. Minta Allah lindungi kita daripada kemudaratan, kejahatan hasad daripada orang yang hasad ni kan. Hasad tu satu masalah dah, tapi orang yang hasad tu lagi masalah. Wa min syarri hasidin, daripada hasad idza hasad, apabila orang yang berhasad. Sebab bila dia hasad, mula-mula dia rasa dendam, kemudian dia ada niat nak buat kejahatan, sampai satu tahap kalau dia tak boleh kawal, dia sanggup sampai berbunuhan. Dan ini berlaku kepada datuk nenek moyang kita dululah, iaitu Qabil. Qala, maka kata Habil pula. Habil jawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dia kata, kenapa nak bunuh aku? Sebab Allah hanya terima korban ni daripada orang yang bertakwa. Isunya bukan sebab aku. Isunya adalah takwa. Ini menjadi pengajaran kisah macam Iblis. Iblis bila dia buat dosa, dia tak salahkan diri dia. Dah lah tak nak mengaku buat dosa, dia play victim pula. Kan orang Melayu kata, orang moden kata kan, dia play victim pula, dia salahkan orang lain, seolah-olahnya dia lah yang paling tersakiti, dia lah yang paling teraniaya. Aku ni bukan tak nak tunduk, sujud, tak ikut perintah Tuhan, tapi sebab kau nanya, aku ni tersakiti. Macam itulah peranan yang dilakukan oleh Qabil ni. Sebab itu Habil kata, korban ni bukan sebab aku kulit gelap ke kulit putih, tak. Sebenarnya Allah hanya terima ibadah korban ni siapa yang paling bertakwa. Okey. Baik, kemudian kita turun ayat 28. Ni Kak Azrina kan yang share ni kan Kak? Okey Kak. Turun ayat 28. Allah kata apa? La'im basatta ilayya yadaka litaqtulani. Ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak. Demi sesungguhnya jika engkau hulurkan tanganmu kepadaku. Siapa yang ucap ni? Iaitu Habil. Habil mula kata, korban ni orang bertakwa aja Allah terima. Ini bukan isu kulit putih, kulit gelap atau apa-apa isu. Ni isu Allah terima sebab orang bertakwa. Lalu disambung lagi. Kalau engkau hulurkan tangan kau untuk membunuh aku, maka kata Habil, ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak. Dan aku sekali-kali tak akan hulurkan tanganku kepada kamu untuk membunuhmu. Okey. Kalau kita tengok daripada ayat ini, maka datanglah satu hadis daripada Nabi SAW. Nabi sebut dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Iaitu hadis daripada Abu Bakrah. Ceritanya apa? Tentang Nabi kata Nabi SAW, kalau ada dua orang Muslim bergaduh dan dua-dua membunuh. Maksudnya, seorang yang membunuh dan seorang lagi terbunuh. Tapi dua-dua ni angkat pedang lah. Dua-dua angkat pedang. Seorang terbunuh dan seorang lagi dibunuh.
Kata Nabi SAW, dua-dua itu fal qatil, pembunuh, wal maqtul, dibunuh, finnar, dua-dua dalam neraka. Lalu sahabat Nabi SAW kata, kami kalau kata pembunuh dalam neraka, kami fahamlah. Sebab dibunuh. Tapi kenapa pula yang dibunuh pun dalam neraka? Kenapa yang dibunuh pun dalam neraka? Lalu kata Nabi SAW, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Sebab yang dibunuh tu pun ada niat dan cita-cita nak membunuh si pembunuh. Cuma nasib tak baik, dia pun dibunuh. Tapi dia ada cita-cita tak? Ada niat tak nak membunuh? Ada. Jadi sebab itu dua-dua di dalam neraka. Yang ini yang Allah Ta'ala nak highlight kan. Bila ada orang aniaya kamu, menzalimi kamu, jangan ada niat nak membalas. Kadang-kadang kita membalas kan. Dia buat saya tahu, sebab itu saya nak buat dia. Itu bukan isunya. Kalau kamu membalas, sama je kamu dengan dia. Tak ada beza pun. Sebab itu Nabi sebut. Membunuh pun duduk dalam neraka, yang dibunuh pun dalam neraka. Bila tanya kenapa? Sebab yang dibunuh pun ada cita-cita juga. Jadi kita tak mengikut rentak orang yang melakukan kejahatan. Okay? Kita kekal konsisten dengan prinsip kita. Jadi Habil ni mengucapkan satu ucapan yang Allah letakkan dalam satu teks ayat dalam Quran ni, Allah rekodkan ucapan dia. Sebab ini menjadi pengajaran. Nampak? Ini berita besar ni, benda yang kita boleh jadi ambil iktibar. Okay? Ini iktibar ni. Okay? Jangan sekali-kali kita ikut rentak. Orang buat jahat, saya kena balas balik sebab dia buat jahat. Kalau macam ni ibu-ibu, benda ni tak selesai. Berterusan. Dia ni nak balas dia ni, dia ni nak balas dia ni, dia ni nak balas ni. Akhirnya orang Melayu kata apa? Jadilah bangau, oh bangau. Ustaz, mana kena sabarlah sayang. Sabar dan hindarkan diri, elakkan dari perbalahan. Okey. Betul. Sabar dan elakkan diri dari perbalahan tu. Maksudnya tak ikut rentak dia, tak membalas mengikut kaedah dia. Sebab itu ayat lepas tu disambung. Inni akhafullah rabbal alamin. Inilah penawar kepada penyakit hasad. Kenapa dia boleh mampu tahan diri dia? Kawan ni nak bunuh dia, dia kata tak apalah, awak kalau nak angkat tangan awak nak bunuh saya sekali-kali tak akan angkat tangan saya. Tak akan letak cita-cita saya nak bunuh awak. Kerana apa? Ini sesungguhnya aku ini akhafullah, hanya takutkan kepada Allah Rabbal Alamin. Aku tak takutkan kepada kamu, tapi aku takut kepada diri, aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Kalau kita takut si fulan tu, memang kita akan pertahankan diri kita lah. Okay, saya pertahankan diri kita. Tapi ini tak menjadi sebab kalau datang perompak ke rumah kita, dia acuk, tak apalah saya serak, itu salah lah. Jadi kita boleh pertahankan diri kita. Cuma yang ini masing-masing ada azam. Dia berbalah, bergaduh sini, kawan ni nak bunuh dia. Jadi dia kata tak apa, kalau awak nak bunuh saya sekali-kali tidak. Sebab saya tak ada niat nak buat awak macam tu. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, kalau dua orang berbalah, bergaduh ni, bertelagak, dia ni ada niat nak bunuh si fulan ada niat nak bunuh si fulan, dua-dua masuk dalam neraka. Walaupun yang tu membunuh, yang itu telah dibunuh. Okey? Dapat ibu-ibu? Ini pengajaran daripada kisah Habil dan Qabil. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun menyebutkan. Okey. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, inni uridu an tabu abi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar. Wadzalika jazaa'uz zalimin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya aku mahu engkau kembali dengan membawa dosa, membunuhku atas dosamu sendiri, maka dengan itu menjadilah engkau dari ahli neraka, dan itulah dia balasan orang-orang yang zalim. Okey. Yang ini adalah menunjukkan kepada kita, iaitu bahasa mudahnya, aku tak membunuh kau, aku tahan diri aku daripada membunuh kau adalah kerana apa? Kerana itulah menunjukkan keperkasaan, kekuatan kita menahan diri, kesabaran kita menahan diri ni, itu menunjukkan aku lebih kuat daripada kau lah. Aku tak tunduk pada syahwat aku. Tapi aku menggunakan kekuatan, kesabaran aku, keimanan aku untuk terus berbuat baik kepada kamu walaupun kamu melakukan kezaliman, kejahatan. Okey? Yang itu dia yang dimaksudkan. Maka sebab itu Al-Hafiz Ibn Katsir dia kata apa? Dia ulas, Ibn Katsir kata apa? Bila Habil kata macam ni, maka dia kata apa? Jika engkau masih nak berkeras membunuh aku, maka engkau sendiri yang akan menanggung dosa pembunuhanmu itu dan dosa-dosa kamu sendiri yang sebelum-sebelum tu. Maksudnya kalau kamu membunuh,
kamu tak menanggung dosa aku yang dibunuh ni, tapi kamu tanggung dosa kamu. Ini ada huraian dia lah. Ini ada huraian. Huraian dia apa? Bila seorang pembunuh bunuh orang yang dibunuh, si pembunuh ni katanya akan menanggung dosa yang dibunuh. Tapi sebenarnya tidak. Orang yang membunuh tu dia menanggung dosa dia yang membunuh. Dosa membunuh tu dia yang menanggung. Okay? Dan dia menanggung juga dosa-dosa yang lepas. Ini tak bincang lah. Ini nak beritahu tentang ayat ni Allah Ta'ala tidak akan zalimi sesiapa pun. Siapa yang melakukan kejahatan, dia tanggung kejahatan dia. Habis dosa kawan yang dibunuh tu, dia tak tanggung. Melainkan dia ni punya kejahatan besar sampai dia menanggung kita sebut sebagai muflis lah. Sudahlah kita ni kebaikan dah habis dah, kebaikan tak ada dah nak digantikan. Akhirnya kita dapat dosa kering pula. Dosa si fulan tu datang kepada kita. Itu lain, itu isu lain. Okay, tapi nak bagi tahu di sini Allah Subhanahu Wa Taala dia sangat-sangat adil, sangat-sangat adil. Okey. Baik, Ibnu Katsir dia bawa satu lagi hadis Nabi SAW. Hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini cerita tentang kalau kita ni dibenci, dimusuhi, banyak-banyaklah kita rasa letakkan ketakutan kepada Allah. Sebab apa? Ayat ni penting. Sebab ayat ni dia meneruskan. Nak ceritanya ayah mereka Nabi Adam AS bergaduh keluar daripada syurga adalah kerana dia tertipu dengan bisikan iblis. Betul? Bisikan iblis tu. Allah nak highlight kan, kita bincang dulu, musuh manusia ni adalah iblis. Jangan kata generasi yang ke-10, jangan kata 100 tahun akan datang. Anak Nabi Adam ulangi benda yang sama. Melakukan kesilapan tu. Kerana apa? Iblis. Maksudnya iblis ni dia tangguh dia nak buat kerja dia. Anak Nabi Adam tu dia dah on target dah. Jadinya salah seorang daripada mereka telah membunuh yang lain. Okey. Jadi Ibnu Katsir dia bawa satu hadis daripada Nabi, daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang mana Sa'ad bin Abi Waqqas kata terjadi fitnah pada diri Osman bin Affan. Lalu dia kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku bersaksi Nabi SAW telah bersabda. Ini isu pada zaman Osman lah. Ada pecah kumpulan kan. Sahabat-sahabat ni berpecah. Jadi dia kata apa? Nabi SAW bersabda, innaha satakuna fitnah. Sesungguhnya akan terjadi fitnah. Okay, fitnah ni apa? Macam-macam lah. Fitnah ni maksudnya luas. Salah satu isu fitnah ni dari sudut datangnya kabar-kabar angin. Benda-benda yang tidak ada kepastian, penipuan, pengkhianatan, macam-macam. Apa-apa isu. Dan dia berlaku bukan akhir zaman saja. Dia berlaku pada mana-mana generasi. Okay? Si fulan ni dituduh. Kalau kita fitnah kat Malaysia ni, musim PRU lah. Yang ni kata macam ni, yang ni khianat, yang ni. Kita tahu tak berita dia? Kita tak tahu. Apa Nabi bagi tips kepada kita? Nabi kata apa? Al-qa'id fiha khairun minal qa'im. Nabi kata. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'im, orang yang berdiri pula khairun minal mashi. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi, dan orang yang berjalan khairun, lebih baik daripada minas sa'i, orang yang berlari. Apa maksud Nabi, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Saya duduk lebih baik daripada orang berdiri. Orang berdiri lebih baik daripada orang berjalan. Orang berjalan lebih baik daripada orang berlari. Maksudnya apa? Kalau berlakunya fitnah, kita pun tak boleh pastikan benda ni betul ke salah ke, baik ke buruk ke. Jangan campur tangan, berdiam diri. Itu maksud hadis ni. Berdiam diri. Jangan kita yang create. Saya rasa Ustaz, dia ni saya rasa lah. Jangan. Jangan turut tambah. Berdiam diri. Okay? Kat situ yang disebutkan. Berdiam diri. Datanglah macam-macam fitnah ke apa, berdiam diri. Maksudnya, kita jangan menjadi penyambung tali tu. Kan? Fitnah ni takkan berhenti kalau orang tak berhenti. Kita dapat satu cerita kan. Contoh, sekarang isu apa? Isu alif 4. Bukan alif 3, alif 4. Contohlah. Benda ni takkan selesai kalau orang tak share. Tak ada orang nak menyambung cerita. Tak ada orang pergi respon, react dekat YouTube ke apa kalau tak ada. Tapi benda ni menyambung, bersama-sama. Sebab apa? Sebab ada netizen yang akan bawa cerita ni, korek rahsia ni. Jadi kita ni macam mana nak selamat daripada fitnah ni? Jangan ambil tahu, biarlah.
Saya pun dah cerita pada ibu, maksudnya saya pun menyambung juga. Sepatutnya kita tak ada. Kita jangan berkait langsung, tak ada cerita langsung. Kita tak sebut apa-apa pun. Okay. Jangan buat apa-apa pun spekulasi ke, kita tahu tu kebenaran ke, tak payah. Jangan menyambung. Yang itu dimasukkan. Orang yang duduk lebih baik daripada berdiri. Orang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Maksudnya jangan ikut rentak dia. Kita keluar daripada arus tu. Malah nak beritahu itu lebih bagus. Memang bagus Kak. Jangan ambil tahu. Tak peduli pun. Tak kisah pun Okay. Sekadar mengeruhkan keadaan. Okay. Baik. Kemudian, bila sahabat Abi Waqqas kata macam ni, kalaulah fitnah itu masuk ke rumahku, fitnah tu masuk ke dalam rumahku dan sampai dia membunuh aku, macam mana ya Rasulullah? Kalau fitnah dia sampai ke rumah aku ni, aku dah duduk dalam rumah ni, dah diam-diam dah tak usik orang dah, tapi dia sampai kepada aku dan dia membunuh aku, macam mana? Maka Nabi SAW kata apa? Jadilah seperti anak Adam. Jadilah seperti anak Adam. Maksudnya, jangan menjadi penyambung. Sekalipun terbunuh pun, jangan menyambung. Maksudnya, kita nak pertahankan diri kita kan. Maka kita pun ni, dia kata jangan jadi penyambung. Fitnah tu. Sebab apa? Sebab Abdullah bin Mas'ud kata Nabi SAW pun bersabda. Kata Nabi SAW, la tuqtalu nafsun zulman. Tidak ada seorang pun yang dibunuh secara zalim, illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sannas qatl, iaitu melainkan tanggungan dari darahnya pada anak Nabi Adam yang pertama kerana dialah yang pertama kali membuat contoh pembunuhan. Maksudnya kita contohilah anak Adam yang bernama Habil tadi tu, dia tak meneruskan pergaduhan, dan siapa yang membunuh secara zalim maka dosa tu berantai. Siapa yang dapat? Iaitu kepada Qabil, sebab dia menjadi teladan membunuh orang secara zalim. Itu yang dimasukkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Pengajaran pada ayat ni, jangan meneruskan fitnah-fitnah ni, pembunuhan-pembunuhan ni. Walaupun dia berkait cerita tentang Habil dan Qabil, tapi jadi pengajaran kepada kita. Okey, baik. Kemudian kita tengok ayat 30. Fatawwa'at lahu nafsuh qatla akhi. Ayat 30 Kak. Okey, maka nafsu jahat Qabil yang mendorongnya sampai membunuh saudaranya. Faqatalahu, dia bunuh saudaranya. Fa asbaha minal khasirin, dan menjadilah dia orang-orang yang rugi. Okey, dia menyesal. Menyesal ni bukan sebab dia bunuh tu. Menyesal sebab dia tak tahu macam mana nak uruskan jenazah adik dia. Dia tak tahu macam mana nak urus. Maka kata Allah, fa ba'athallahu ghuraban. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menghantar adanya gagak. Yabhathu fil ardi. Lalu gagak itu telah mengorek tanah. Liyuriyahu. Maka Qabil pun tengok gagak tadi tu. Kaifa yuwari sawata akhi. Lalu dia pun mengkuburkan mayat saudaranya itu seperti mana perbuatan gagak tadi itulah. Dia pun gali lubang. Sebab dia tahu gagak ni berkelahi juga. Lalu dia gali lubang, dia tanam seekor gagak yang lain. Maka dia pun buat macam tu dekat adik dia. Qala. Yep. Tak, maknanya Qabil ni dia tak menyesal langsung sebab dia bunuh, tapi dia rasa menyesal, takut tu sebab tak tahu macam mana nak urus, itu je. Ya, betul. Tapi kat sini Allah gunakan perkataan khasirin ni sebab nak bagi tahu inilah orang-orang yang merugi, mengikutkan kepada hawa nafsu dia, syahwat dia, sampai dia tergamak buat dosa besar di sisi Allah Ta'ala. Mengikut hati sangat, dia tak boleh kawal perasaan dia. Okey. Habis mati dibunuh, Qabil tak dihukum bunuh ke Ustaz? Kalau Qabil dihukum bunuh, tak adalah keturunan keduanya kan Ustaz? Betul. Yang ini, ada tak hukuman dari satu sudut? Saya rasa tak ada hukuman. Tapi saya dah check boleh tak? Bunda Marhani, saya dah check boleh tak? Saya rasa tak ada hukuman untuk dia. Cuma jadi kerugian besar. Sebab itu yang Nabi sebut daripada Abdullah bin Mas'ud tadi tu, kerugian dia besar sebab generasi anak-anak lepas tu, manusia lepas tu yang melakukan pembunuhan, dosa tu sampai kepada Qabil. Dosa tu sampai kepada Qabil. Sebab dia menjadi teladan kepada anak-anak lepas tu melakukan kezaliman. Yang itu. Tapi adakah dia dihukum? Allah Ta'ala, saya semak dulu. Okey, baik. Kemudian, lalu Allah Ta'ala kata apa lagi? Qala, kata Qabil, ya wailata,
A'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Lalu kata Qabil pula, dia kata apa? Ya wailata. Dia hina diri dia. Dia kata celakalah aku ni. Ya wailata, celakalah aku ni. Ajastu an akuna mithla. Kenapa aku ni tak buat seperti hadzal ghurab, seperti gagak ni. Fa uwariya sawata akhi, iaitu sehingga aku dapat kuburkan mayat saudaraku ini. Fa asbaha minan dadimin, dan menjadilah aku ni orang-orang yang menyesal. Menyesal dekat sini bukan menyesal kepada dosa yang dia buat tu, menyesal sebab dia tak tahu macam mana nak kuburkan adik dia. Okey, baik. Jadi dia pun buatlah seperti mana yang gagak tu buat, dia pun kuburkanlah adik dia. Okey, baik. Saya tengok Ibnu Katsir sebab apa? Okey. Di sini disebutkan Qabil mendapat azab pada hari dia membunuh saudaranya Habil sebagai siksaan di atasnya sekaligus penyegeraan di atas dosa dan kedengkian yang dilakukan kepada saudaranya. Yang ni saya nak double check. Apa azab yang diturunkan kepadanya itu serta-merta, wallahu taala alam. Ini saya tak pasti. Nanti saya double check balik minta izin ibu Nanti saya double check. Apa hukuman yang dijatuhkan serta-merta kepada Qabil. Okey, kemudian Ibnu Katsir dia bawa satu hadis daripada Nabi. Hadis riwayat daripada Al-Bukhari. Yang mana Nabi kata apa? Tidak ada dosa yang lebih cepat yang disegerakan oleh Allah siksaannya di dunia yang disediakan kepada pelakunya di hari akhirat selain daripada dosa orang yang memutuskan silaturrahim. Minal baghi wa qati'atir rahim. Iaitu orang yang melakukan dosa yang sewenang-wenang dan orang yang melakukan dosa memutuskan silaturrahim. Okey. Ni saya dah baca balik. Apa dosa yang apa hukuman yang dikenakan kepada Qabil serta merta dekat sini. Wallahu taala alam, saya tak pasti. Saya kena dah baca balik Okey, baik. Selesailah untuk kisah ini kisah tentang Habil dan Qabil punya pertelagahan tu dan menjadi pengajaran kepada kita. Okey. Perbuatan-perbuatan daripada mereka. Yang paling penting apa yang kita nak highlight dekat sini iaitu berkaitan tentang penyakit hati ni. Punca dia bermula daripada hasad. Nampak kecil kan? Tapi melalui hasad itulah akhirnya manusia tergamak sampai berbunuhan. Dan kalau berlaku juga benda tu, tolonglah jangan jadi penyambung. Kitalah yang menjadi pemutus dia. Ni tidak dapat berita daripada pejabat. Dia pejabat dia share-share ni. Dari grup-grup masjid dapat share ni. Dia balik dia cerita dekat family dia. Bang, abang tahu tak kisah ni bang? Alun tahu tak? Ada cerita pada anak-anak dia. Kita tahan diri kita, jangan jadi penyambung. Berhenti. Biar cerita tu kalau dah berleluasa pun, jangan sampai masuk dalam rumah kita. Kita berhenti. Jangan jadi penyambung. Okay? Baik, itu antara pengajaran yang penting kita belajar daripada Habil dan juga Qabil. Okey, sekarang kita nak tengok daripada surah Al-A'raf. Ayat 189. Minta Kak Azrina ke surah Al-A'raf ayat 189. Okay, surah Al-A'raf ayat 189. Okey. Di sini kalau tengok topik yang Ibnu Katsir letakkan, dia kata apa? Kisah yang tidak benar mengenai terjerumusnya Nabi Adam ke dalam kemusyrikan. Okay, yang ni penafsiran yang salah sebenarnya. Orang salah faham baca ayat ni. Apa dia? Tengok Allah kata apa? Huwallazi, dialah Allah yang khalaqakum, menciptakan manusia ni, kamu semua ni, min nafsin wahidah, daripada satu tubuh, iaitu daripada Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha, dan dijadikan daripada Adam itu zaujaha, pasangannya Hawa, liyaskuna ilaiha, untuk dia bersenang-senang dengannya. Ayat ni memang cerita tentang Adam dan juga Hawa. Allah ceritakan Hawa daripada Adam. Kita dah bincang kan. Di sini menunjukkan kepada kita Allah Ta'ala ciptakan lelaki dan perempuan ni peranannya sama. Peranannya tak sama, tapi kemuliaannya sama.
Okay, kita peranan lain. Kita punya fizikal lain. Tapi kita datang daripada nafs yang wahidah. Daripada tubuh ataupun jiwa yang sama. Hakikatnya. Sebab nak bagi tahu, kita mulianya sama-sama. Tidak ada istilah lelaki ni lebih baik daripada wanita. Jadi wanita kena ni, tak. Lelaki perlukan pada wanita, wanita pun perlu pada lelaki. Dia jangan bertelaga, jangan berkelahi lah. Peranan tak sama. Kita punya fungsi tak sama. Tapi kita saling melengkapkan. Okey, tu highlight. Sebab itu Allah sebut liyaskuna ilaiha. Allah ciptakan hidup kita ni berpasangan ni, ada pasangan ni, semua manusia fitrah nak hidup berpasangan ni sebab menjadikan pasangan itu bersenang-senang. Untuk kita hidup dengan pasangan kita ni bersenang-senang. Senang hati kita dengan pasangan-pasangan kita ni. Okey. Sebab macam mana saya sebut sebab itu perkataan as-sakinah, dia berkongsi dengan perkataan ni. As-sakan ni. Dia datang daripada perkataan yang kita sakinah kan, ketenangan jiwa ni. Pasangan tu bersifat tu. Pasangan kita tu bersifat tu. Tenteram, tenang. Tenang, tenteram. Tak bererti kita melihat pasangan yang cantik tu tenang. Tak. Tapi tenang dan senang tu adalah dari sudut macam mana kita berhubungan dengan pasangan kita. Kadang isteri kita tak cantik. Bukan tak cantik, cantik tu sangat subjektif. Tapi perkataan dia tu menyejukkan hati kita. Suami kita ni taklah tampan, boroi je pun. Contohlah gelap je pun kulit dia. Taklah tumbuh rambut pun. Tapi dia ni adalah good listener contohlah. Memang pendengar yang baik. Saya suka suami saya sebab dia dengar je. Contohlah, dia tak banyak komen, dia dengar je. Yang itu, maksudnya sifat pasangan ni dia memberikan kesenangan. Dia boleh merehatkan mental dan merehatkan fizikal. Kita dah bekerja sebagainya, balik rumah seronok nak balik rumah. Bukan nak pergi lepak kedai mama. Tak sabar-sabar nak balik rumah. Bukan apa, sebab kita rasa dia refreshing untuk tubuh kita yang penat ni. Itu fungsi pasangan. Okay? Sebab itu masing-masing main peranan. Di situlah ada hak lelaki dan di situ ada hak wanita. Apa kecenderungan lelaki? Okay, saya nak share sikit. Kecenderungan lelaki ni, dia mengharapkan pasangan dia. Kan kita kata isteri ni, dia mesti taat pada suami. Sebab apa? Suami ni dia balik penat, jadi dia mengharapkan ada isteri yang boleh uruskan dia, bantu dia. Pakaian dia, makan minum dia, sebagainya. Okay. Dari sudut apa yang suami dia nak, ditunaikan. Manakala isteri pula, kecenderungan dia lain. Kecenderungan isteri ni adalah dia nak hak dia daripada suami dia, iaitu suami yang memberikan kasih sayang pada dia. Berikan perhatian. Buat kerja rumah ni saya tak kisah bang, nak urus anak-anak saya boleh buat sendiri. Saya nak abang beri perhatian je kat saya. Itu je. Sebab itu hak tu berbeza-beza. Tapi fungsi sama, iaitu liyaskuna ilaiha. Si isteri rasa senang di rumah bersama pasangan, suami rasa senang di rumah dengan pasangan. Itu maksud dia lah. Okey. Kemudian ayat ni falamma taghasyaha. Ayat ni dia dah masuk bercerita tentang anak keturunan Nabi Adam. Bukan cerita tentang Nabi Adam. Yang ini yang menjadikan orang tersalah tafsir. Sebab dia kata apa? Bila Allah cerita tentang Adam dan Hawa pada ayat yang pertama tadi tu, maka falamma taghasyaha, iaitu Nabi Adam menutupi, menyelubungi Hawa. Okey. Perkataan taghasyaha, saya minta maaf saya sebut ibu-ibu Taghasyaha ni artinya jima. Tapi Allah tak gunakan perkataan jima. Tapi Allah menggunakan perkataan taghasyaha. Yang kita selalu sebut perkataan surah Al-Ghashiyah, surah yang menyeliputi, menyeliputi yang apa istilahnya, saya lupa dah, tak jumpa perkataan bahasa Melayu dia. Tapi nak kata sesuatu yang menyeliputi lah, mudahnya lah, menyelimuti, tak jumpa lah perkataan dia, dah tak boleh dah. Okay, betul tu Ustaz guna tu betul dah. Okay. Jadinya ni nak tunjuk tingginya bahasa Quran ni. Sebab Quran ni dia bercerita dalam hal yang seperti itu tapi dengan bahasa yang sangat baik sehingga kan kita tak rasa malu. Maksudnya budak kecil pun boleh baca Quran. Merangkumi semualah budak kecil pun boleh baca Quran sebab dia tak nampakkan perkataan ni tapi orang faham perkataan tu. Okay, jadi nak mudahnya bila Allah kata falamma taghasyaha, Adam meliputi Hawa.
ataupun istilah kita tepatnya alam berhubungan dengan Hawa dari sudut hubungan suami isteri. Hamalat hamlan khafifan, maka menjadikan Hawa itu mengandung ringan. Mengandung ringan ni dia dah mula hamil. Hamil ni kita tak dinafikan. Yang inilah kajian moden, dia tak ada first trimester lah, second lah, third lah. Dan ibu-ibu yang mengalaminya boleh faham benda tu. Kadang-kadang, oh ya Allah saya tak sedar lah, dah 3 bulan saya pregnant. Sebab apa ringan kat situ? Khafifan. Jadi khafifan kat situ ringan. Dia pun tak sedar yang dia pregnant. Sebab daripada sperm dengan ovum tu, perhubungan sebagainya, percampuran sebagainya, kita tak sedar pun. Itu yang Allah highlight khafifan. Dan semua benda yang Allah sebut ni ada kesan kan. Sebab itu kajian moden sebut ni bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga. Dan bahagian pertama, kedua, ketiga tu berbeza-beza. Janinnya berbeza, keadaan si ibu pun berbeza, apa yang berlaku semuanya berbeza. Keperluan kita berbeza. Sebab itu Allah highlight kata subhanallah. Hebatnya Allah. Kemudian Allah kata apa? Famarrat bih. Yang mana dia akan berterusan sampai ke satu keadaan. Falamma athqalat da'awallaha rabbahuma. Okey. Lalu kandungannya itu menjadi berat. Lalu dia berdoa. Kandungan dah berat maksudnya dah masuk ke third trimester. Dia dah berat dah kandungan, dia dah mula ada rasa tak sabar nak tunggu kandungan terkeluar. Da'awallah kata Allah. Lalu mereka pun berdoa kepada Allah. Rabbahuma. Dua-dua berdoa. Si ibu dan si bapa ni berdoa. Okey, lalu dia berdoa apa? La in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, berikanlah kepada kami ni anak yang soleh. Mudah-mudahan kami ni menjadi orang yang syukur. Ayat ni bukan ucapan Adam dan Hawa. Yang ni kena ingat. Yang ini orang tergelincir terjemahan dia. Dia kata ayat ni merujuk kepada Adam dan Hawa. Sebab Allah kata dua-dua berdoa. Soalnya ayat tadi awal tadi tu Adam dan Hawa. Soalnya Adam dan Hawa lah berdoa. Apa dia doakan? Okey, Kak Azrina turun sikit. Ayat tak dapat terjemah tak apa. Tengok ayat 190 tu. Okey, sikit okey dah cukup. Sebab apa? Dia kata sebab lepas dia minta pada Allah Ta'ala anak yang soleh, falamma atahuma salihan. Kami telah kurniakan kepada dia anak yang soleh. Ja'ala lahu syuraka'a fima. Lalu mereka berdua menjadi sekutu kepada Allah. Syuraka. Adakah mereka syirikkan kepada Allah? Fima atahuma. Menjadikan mereka sekutu kepada Allah dalam urusan wujudnya nikmat yang Allah kurniakan. Fata'ala Allahu amma yusyrikun. Maksudnya Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Yang ini yang manusia salah tafsir. Adakah Nabi Adam dan Hawa ni Allah sebut ayat ni? Dia dah dapat anak nikmat semuanya, dia syirik pada Allah. Okey. Sebenarnya ayat yang kita bincang 189 tadi ni adalah berbincang berkaitan tentang kejadian manusia. Kejadian manusia. Okey. Memang Allah Ta'ala highlight atas tu. Manusia ni Allah nak bagi tahu datang daripada Adam. Lalu lahirlah Hawa. Dan itulah yang berlaku kepada seluruh manusia. Bermula ayat falamma taghasyaha tadi tu, maka si suami ni dia berhubungan dengan isteri dia, itu bukan lagi merujuk pada Adam, tapi merujuk pada seluruh manusia. Jelas ke? Ada soalan ke sebelum ni? Nak dapat dulu. Dapat tak saya punya ni? Ustaz, daripada dialog ayat 189 kan? Ulang-ulang saya baca. Okay. Tak, maknanya yang tu firman Allah ke ataupun dialog Nabi Adam dengan Hawa? Okey. Ini adalah firman Allah. Ayat yang saya sebutkan tadi, huwallazi khalaqakum sampailah liyaskuna ilaiha tu, Allah nak cerita kejadian manusia ni iaitu daripada tubuh yang satu tu, Adam, lalu lahirlah Hawa. Cerita dia tentang peranan wanita lelaki ni sama sebenarnya. Yang tu saya clear. Okey, clear dah. Bawah tu bila bercerita tentang lelaki berhubungan dengan isteri dia, lalu isterinya hamil dan waktu hamil dia dah jadi sarat dah, dia pun berdoa. Itu bukan doa Adam. Bukan doa Hawa. Tetapi doa setiap ibu bapa yang berdoa. Makna olahan firman Allah jugalah, bukan firman Allah. Firman Allah. Tapi Allah bukan nak ayat doa Nabi Adam. Bukan. Sebab ayat Allah tadi tu orang terkeliru. Cerita tentang Adam. Lalu orang ingat ini kisah Adam lah ni. Tak. Itu yang tajuk yang Ibnu Katsir letak, kisah yang tidak benar mengenai terjerumusnya Nabi Adam ke dalam kesyirikan. Orang ingat
Nabi Adam syirik ke sebab Allah sebut ni? Dia dah dapat anak, lalu dia syirik pada Allah. Bukan. Sebab ayat ni Allah nak cerita tentang manusia ni, suami isteri ni, mana-mana pun, umum. Bila kandungan dia syarat je, mesti orang angkat tangan. Wahai Tuhan, wahai Allah, apa-apa agama pun, manusia akan minta. Kalau boleh, anak ni salihah. Okey. Kak Azrina naik ayat 189 tadi, tengok perkataan salihah. Salihah ada kat situ, ada. Okey, lain ataina salat. Ataitana salat. Salihah tu bukan maksudnya soleh dari sudut ibadah, bukan. Salihah ni iaitu minta kesempurnaan kejadian anak ni. Saya nak anak saya sempurna, anak saya sihat, anak saya cantik. Orang Melayu kita tambah lagi. Nak anak dia putih, nak anak dia cantik, macam-macam lah. Letaklah gambar baby, ibu mengandung ni letaklah gambar nak anak Mak Saleh, nak kenal kan. Memang tak kenal lah awak dah matanya macam tu, kulitnya macam tu, nak anak mata biru. Itu dah memang tak boleh. Tapi dia nak percaya kenal-kenal ni kan. Macam itulah. Okay. Jadi solihah dekat situ, kalau ibu tak terjemahan pun, dia bukan sebab soleh dari sudut amal soleh. Tapi soleh itu kami nikmat yang baik. Semua orang, ibu bapa akan mengharapkan ada anak-anak yang paling terbaik lah kejadian dia. Betul kan? Kita lahir-lahir anak, kita buat apa? Paling tidak tengok dulu apa kekurangan dia, jari cukup ke. Itu memang fitrah. Telinga dia macam mana. Lepas tengok dia dah komplain, tengoklah fungsi dia. Dia dengar ke, dia nampak cahaya ke mata dia. Kan? Ada suara dia menangis ke. Benda-benda tu benda yang kita, siapa-siapa pun yang duduk di hujung-hujung kehamilan ni, itulah yang kita doakan. Tak berhenti kita minta pada Allah Ta'ala. Okey. Jadi, si ibu bapa ni akan kata, la nakunanna minasyakirin. Kalau kau bagi ya Allah, kau menjadi orang paling bersyukur lagi. Sebab dia letak harapan pada Tuhan. Tak kisah mana-mana agama bangsa sama je. Dia akan minta pada Tuhan. Lalu Allah kata, falamma atahuma salih. Ya, kami makbulkan. Kami bagi dia anak salih. Kami bagi anak dia sempurna kejadian. Ada suara boleh bercakap, ada perasaan, ada mata, ada semua. Bahkan lincah lagi pula, melompat tak berhenti, memanjat tak berhenti, meraung, menangis setiap malam. Contohlah. Lalu kata Allah, ja'ala lahu syuraka. Menjadikan ibu bapa dua orang tu syirik. Kenapa syirik? Dia tak didik anak dia mengikut apa yang Allah perintah. Bukan ayat ni merujuk pada Nabi Adam. Tapi ayat ni merujuk kepada ibu bapa tak jalankan tanggungjawab bila dapat anak, dah lupa dah doa dia. Yang diminta, saya ni nak syukur ni. Syukur ni maksudnya apa? Buat apa yang Allah perintah kan? Itulah tanda syukur. Tak cakap terima kasih Tuhan. Tak, itu. Buat apa yang Allah suruh. Dan tinggal apa yang Allah larang. Tapi apa yang kita didik pada anak kita? Tak seperti mana yang kita ni. Yang selalu kita didik anak kita, mengikut selera kita lah. Saya nak anak kita saya macam ni, ikut saya lah. Ni anak saya kot. Contoh itu bahasa kita. Orang tegur, ni anak saya bukan anak awak. Kita lupa. Anak tu kurniaan Tuhan. Didiklah anak mengikut kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Allah Ta'ala cipta manusia dua. Sebagai khalifah, sebagai hamba Allah. Jadi macam mana nak didik anak mengikut acuan Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala ni? Didiklah anak dengan untuk jadi hamba Allah. Didiklah anak untuk menjadi khalifah Allah. Bagaimana? Didiklah anak menjadi hamba Allah. Ajar dia urusan agama ni. Ada halal, ada haram, ada makruh, ada harus, ada yang sunat. Sebab dia tahu ni undang-undang kehidupan dia. Nak jadi hamba Allah. Dan ajar nak jadi khalifah Allah. Ajarlah dia dengan urusan-urusan dunia dia. Barulah kita memenuhi kehendak Allah Ta'ala. Yang itu Allah sebut. Ibu bapa yang syirik dekat sini bukan Nabi Adam dengan Hawa. Tapi syirik dekat sini adalah ibu bapa yang dikurniakan anak tu. Ada dapat anak, buang pula. Ada dapat anak, dia pergi siksa pula. Ustaz, yang ayat 190 tu, maknanya ayat ni untuk orang Yahudi dan Nasrani kan Ustaz? Betul. Ayat ni khusus bukan, untuk mereka. Bukan untuk Adam dan Hawa. Bukan untuk Adam dan Hawa. Bukan. Sebab ayat atas tu kan dia cerita min nafsin wahidah. Sama macam ayat macam Allah cerita tentang kejadian Hawa daripada Adam kan. Sebab tu Ibnu Katsir sebut ayat ni sebab boleh jadi orang yang mungkin kita yang tak dengar, kita tak tahu kita kata isu-isu berkaitan Nabi Adam, mungkin kita kata kenapa Ustaz cerita benda ni. Tapi kalau orang yang mengkaji dan membaca ayat Quran, dia akan tengok cerita ni menjadi salah faham dia. Contohlah ibu-ibu akan tanya saya satu soalan yang orang lain tak baca, dia tak tahu. Tapi kalau orang baca, dia tahu. Betul ke Ustaz Nabi Adam syirik? Sebab saya baca ayat Quran, ada cerita tentang Allah cerita Nabi Adam tu syirik. Jadi Ibnu Katsir dia bawa topik ni adalah untuk
memperbetulkan salah faham. Ayat Quran ni yang ditafsirkan secara salah. Nampak macam cerita tentang Adam yang dia minta pada Allah dapat anak. Lalu dah dapat anak dia jadi syirik. Tak. Ni cerita tentang manusia ni. Memang tentang Yahudi dan Nasara, tapi cerita tentang manusia. Orang mukmin pun macam tu juga. Bukan orang mukmin, orang Muslim macam tu juga. Yang mengaku Islam ni macam tu juga. Ustaz, maknanya yang saya faham daripada apa Ustaz dah jelaskan ayat ni, betul lah Al-Quran ni bila kita baca memang dia ada kisah terdahulu, tapi bila kita baca dalam konteks kita mengambil pengajaran ibrah semua tu, benda ni atas kita. Maknanya Allah dah highlight dah sifat manusia ni bila dalam keadaan berat dia mengandung tu dia akan bermohon. Kalau kurniakan anak soleh semua dia akan bersyukur lah. Tapi inilah sifat manusia yang Allah jelaskan. Bila dah dapat anak mula lalai leka. Benda tu lah yang mempersekutukan tu ya Ustaz. Ya, betul. Okey, nampak dah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Okey, itu ayat je lah. Okey, baik. Kemudian sekejap saya tengok sebelum. Okey, kemudian kita ada masa sikit lagi kan. Okey, kalau ibu-ibu yang ada teks Quran tu, dia ada bawa sikit surah Al-Mu'minun tu, cerita tentang manusia diciptakan daripada sulalatin min tin. Selalu kita dengar. Surah Sajadah pun sebut. Sulalatin. Intipatinya min tin daripada tanah. Disebut intipati. Ekstrak. Dia ekstrak kan. Sebab tu orang kata, ni jual air tongkat Ali. Yang diekstrak kan. Itu air yang menjadi racun. Okey, janganlah minum. Memang racun. Sebab dia diekstrakkan, bukan dia ambil intipati je. Okey, jadi manusia kata, kita kata manusia Allah kata cipta daripada tanah mintin. Saya tengok kita tak daripada tanah pun. Sebab kita bukan daripada tanah, kita diekstrakkan daripada tanah. Sebab itu disebut sulalatin mintin. Okey, ni Allah nak ceritalah berkaitan tentang daripada Adam, maka lahirlah anak-anak Nabi Adam dan lahirlah seluruh manusia di seluruh pelosok dunia. Okey, baik, kita lompat terus kepada topik akhir sekali di dalam kisah Nabi Adam sebelum masuk kisah Idris pada pertemuan akan datang, iaitu kewafatan Nabi Adam. Okey, sebab kisah Nabi Adam ni cerita macam mana Adam diciptakan, perbalahan Adam dengan Iblis, kemudian cerita tentang Adam beristighfar, kemudian Adam dapat anak-anak Khabil dan Qabil yang bertelaga tu. Itu selalu kita dengar dan itulah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Okey. Dan anak cucu keturunan manusia ni daripada Nabi Adam. Okey. Sekarang kita tengok hari kewafatan Nabi Adam AS dan wasiatnya kepada Nabi Syith. Dia bukan Syith, jangan salah sebut Syith. Shin ya tha. Syith. Nabi Syith. Okey. Kalau di dalam kenapa Ustaz lompat lagi dua muka? Mana? Dua muka? Dua muka tu dia bercerita berkaitan tentang keturunan je. Saya tak ulah benda tu, itu ibu-ibu boleh baca. Bacalah. Baca. Sebab dia nak bercerita tentang keturunan manusia ni, kan kita dah bincang lah sebelum ni daripada daripada Nabi Adam. Kemudian Allah Ta'ala sebut berkaitan daripada daripada tanah dan sebagainya tu. Jadi macam mana datangnya manusia ni? Manusia ni daripada Adam. Tapi kalau orang kata, Nabi Adam daripada tanah, manusia daripada tanah, adakah saya daripada tanah? Macam anak-anak kita tanya, ya, kita daripada tanah kan, tapi tak nampak tanah pun pada tubuh saya. Sebab ayat Quran kata sulalatim mintin, surah Al-Mu'minun tu. Kalau Kak Azrina boleh refer, tengok muka surat 77 dalam kitab ni, dia disebut sulalatim mintin. Kita ni diambil intipati daripada tanah. Dan dibentuk daripada tanah tu, tapi kita ni dah intipati. Kita ni diekstrak kan. Bukan rujukan dia. Okey. Yang lepas-lepas tu dia ada cerita lah. Dia ulang balik yang ayat-ayat sebelum ni. Boleh tengok balik lah. Dia ulang balik. Berkaitan tentang Adam, kemudian Iblis duduk mengelilingi dia. Cerita. Ulang balik lah benda tu. Saya tak urai lah. Sebabnya ada menarik sikit Ustaz yang berilah nama Abdul Haris tu. Yang tu saya tak pernah dengar. Mana? Okey. Hadis yang berkaitan tentang Abdul Haris tu. Okey. Mana? Sekejap. Saya dah baca tadi. Hadis berkaitan dengan Abdul Haris tu adalah hadis yang tidak benar, muka surat 57. Okey, 78. Okey, muka surat 78 tu yang mana Iblis kata pada Hawa, bagilah nama anak kamu ni Abdul Haris. Dan Hawa pun menamakan anaknya dengan Abdul Haris. Maka yang demikian itulah wahyu sekaligus perintah daripada syaitan. Kalau tengok pada bawah tu, hadis tu adalah dhaif. Okey.
Dan tidak Hasan Al-Basri mengatakan penafsirannya berbeza dengan penafsiran tersebut. Dan seandainya dia mengetahui hadis itu bersama dari Samurah dengan serta marfu', nescaya dia tidak akan menyimpan daripada penafsiran yang lain. Jadinya ni pandangan-pandangan yang salah faham. Dia duduk bawah topik salah faham. Tadi salah faham berkaitan tentang betul ke Nabi Adam dan Hawa ni syirik lepas kelahiran anak? Salah faham. Yang ini pun adalah hadis berkaitan salah faham. Okay, kalau orang yang tak kaji mungkin dia tak ambil tahu benda ni. Selesailah isu dia. Tapi kalau orang yang mengkaji, saya pernah jumpalah hadis tu, betul ke hadis tu? Hadis ni disebut oleh Ibnu Katsir, dia bawa kisah ni nak bagi tahu tak betul. Salah penafsiran yang berbeza. Okey. Jadi tak ditimbul isu. Nabi Adam ni dia dengan cakap iblis ke bagi nama anak dia? Nabi Adam ni dia sekutukan Allah ke lepas dapat anak? Jawapannya tidak ada. Okey. Baik, kemudian kalau tengok pada poin 22 tu, yang akhir sekali tentang kewafatan Nabi Adam, syith bererti pemberian Allah. Syith dalam bahasa Arab artinya adalah hadiah. Okey, hadiah, pemberian. Jadi Nabi Adam namakan anaknya sebagai hadiah, syith. Kenapa syith ni dia sebut hadiah? Sebab anak Nabi Adam ni lahirnya berkembar, berpasangan, lelaki perempuan. Sekali lagi kembar berpasangan, lelaki perempuan. Tapi syith dilahirkan bersendirian. Macam kita lahir anak seorang-seorang lah. Seorang-seorang kan. Tu dia anggap anak tu sebagai hadiah daripada Allah Ta'ala. Adam memberikan nama itu untuk puteranya kerana dia dikurniakan Allah kepadanya setelah terbunuhnya Habil. Wafatnya Habil, dibunuh oleh Qabil, maka Allah Ta'ala kurniakan satu lagi anak iaitu Syith. Ketika Nabi Adam meninggal dunia, pada hari Jumaat, malaikat mendatanginya dan membawa balsam dan kain kafan dari sisi Allah dari syurga. Anak-anaknya pun melayat. Melayat ni apa? Ni bahasa Jawa ni. Melayat ni lawat mayat. Lawat mayat. Maksudnya menziarahilah Nabi Ayam ni. Nabi Adam. Astaghfirullah. Okey. Melawat ziarah Nabi Adam dan Adam berwasiat kepada Syith. Okey, Adam ziarah wasiat kepada Syith. Dari Utai iaitu Ibnu Damurah As-Sa'di, dia menceritakan, aku melihat seorang syekh di Madinah berbicara. Lalu kutanyakan kepada orang-orang yang mengenai ihwal syekh tersebut. Maka mereka menjawab, dialah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni sahabat Nabi kan? Ubay bin Ka'ab sahabat Nabi. Jadi ni kisah tabi'in. Datang seorang lelaki ni, tanya tentang ada seorang syekh. Ada orang tua lah dekat Madinah, siapa si fulan tu? Kawan-kawan dia kata, itulah Ubay bin Ka'ab. Itulah sahabat Nabi SAW. Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni adalah sahabat Nabi yang Nabi pernah sebut. Iaitu kalau kamu dengar bacaan daripada Ubay bin Ka'ab tu, kamu akan dengar satu bacaan yang fresh daripada Allah Ta'ala. Kalau kamu nak dengar bacaan yang fresh daripada Allah, macam wahyu baru diturun, dengarlah bacaan daripada Ubay bin Ka'ab. Dan Ubay bin Ka'ab ni salah satu kelebihan dia, iaitu Nabi pernah jumpa dengan Ubay bin Ka'ab dan Nabi kata, ya Ubay, Allah Ta'ala perintahkan aku baca Quran ni di hadapan kau. Dengarlah ni. Lepas tu Ubay tanya, ya Rasulullah, adakah Allah Ta'ala sebut namaku? Lalu kata Nabi, ya, Allah menyebut namamu. Lalu menangis Ubay ni sampai basah janggut dia sebab dia rasa satu penghormatan. Namanya disebut oleh Rabbul Alamin. Allah perintah Nabi baca kepada Ubay bin Ka'ab. Apa dia? Iaitu surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Okay, ini cerita Ubay bin Ka'ab. Okey, maka Ubay bin Ka'ab berkata, sesungguhnya ketika diambang kematian, Adam berkata kepada anaknya. Adam wasiat pada anak dia. Wahai anakku, aku ingin sekali buah-buahan daripada syurga. Dia teringatkan pengalaman dia. Kan dia dah datang daripada syurga. Jadi dia nak kembali tu, dia cerita pasal dia nak balik kampung ni. Okey. Maka mereka pergi mencari buah-buahan untuknya. Kemudian mereka ditemui para malaikat yang membawa balsam dan kain kafan. Sedang mereka membawa kapak, parang dan juga golok. Maka para malaikat berkata, hai anak-anak Adam, hendak ke manakah kalian dan apa yang kalian cari? Bapa kami sedang sakit dan beliau ingin buah-buahan dari syurga. Jawab mereka, jawab anak-anak Nabi Adam. Kata malaikat, pulanglah kalian. Sesungguhnya bapa kalian telah mendapatkannya. Maksudnya apa? Nabi Adam tu dah wafat. Kita yang Nabi Adam tu nak wafat. Saya nak buah-buah dari syurga, nak kembali di syurga. Anak dia salah faham, pergi cari buah. Nak bagi kepada ayah dia. Itu salah faham. Okey, ketika melihat mereka, Hawa pun mengetahui bahawa mereka adalah malaikat. Dia kenal lah sebab dia pernah duduk dalam syurga kan. Kemudian Hawa pun berlindung kepada Adam. Maka Adam berkata, menjauhlah daripadaku.
Sesungguhnya aku datang sebelum dirimu. Kerana itu menjauhlah dari hadapanku dan malaikat Rabbku Azza wa Jalla. Sesungguhnya para malaikat itu mencabut nyawanya lalu memandikan, mengkafani dan meletakkannya dengan wangian. Setelah itu mereka menggali liang lahat dan mengerjakan salat jenazah untuknya. Selanjutnya mereka memasukkannya ke dalam liang dan menguburnya. Lalu mereka katakan, wahai anak Adam, demikianlah aturan untuk kalian. Maksud macam inilah kaedah lepas berlakunya kematian, ada salat, ada mandi dan sebagainya, lalu dikebumikan. Okey, para ulama berbeza pendapat mengenai letak makam Nabi Adam dan Hawa meninggal dunia sepeninggalan Nabi Adam AS. Ini cerita lain dah. Tapi nak bagi tahu itulah keadaannya, macam mana diurusnya jenazah Nabi Adam AS. Sebab setiap para nabi mereka dikebumikan di tempat mereka meninggal. Nabi SAW meninggal di dalam bilik Aisyah. Jadi Nabi dikebumikan di bawah katil bilik tu. Tempat Nabi meninggal tu di situ. Yang makam kita pergi ziarah Nabi tu, di situlah bilik Aisyah. Okay, maknanya syariat mengkafankan, mandikan semua ni pada Nabi Adam malaikat yang menguruskan. Ya, betul. Ya, betul. Okay. Baik. Okay. Selain itu, para ulama juga berbeza pendapat mengenai umur Nabi Adam. Mengenai hal ini telah kami kemuka dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Abu Hurairah secara marfu', iaitu bahawasanya umur Nabi Adam telah tulis di mahfuz ialah 1000 tahun. Itu umur dia. Yang demikian itu tidak tertolak belakang dengan apa yang dalam kitab Taurat yang di dalamnya disebutkan bahawa Nabi Adam hidup selama 930 tahun. Ucapan mereka mengenai hal ini tertolak kerana mereka menentang berita yang hak dan terdapat di tangan kita. Dan ini cerita lain lah. Ada isu berkaitan tentang umur Nabi Adam alaihi salam. Dia ada isu, tapi kita tak bincanglah benda tu. Tapi kalau ibu-ibu boleh semak lah rujukan-rujukan yang mana, antara yang saya boleh cadangkan, boleh juga rujuk kepada website yang berautoriti di negara kita, ada isu, ada ulas benda ni, iaitu dalam mufti wilayah ataupun mana-mana jawatan mufti negara kita ada isu, ada ulas. Ibu-ibu boleh tengok. Mereka letakkan khilaf ataupun perbezaan ni kita tolak ke tepi. Kita tetap berpegang seperti mana disebut dalam nas, iaitu 1000 tahun. Dan saya rasa benda ni tak perlu didebatkan pun kan. Sebab berkaitan tentang umur sahaja. Yang penting kita mengimani Nabi Adam AS adalah Nabi dan juga Rasul. Okey? Baik, itu sahaja untuk kisah Nabi Adam AS. Secara kesimpulan, mungkin ibu-ibu yang tak ada kitab ataupun ibu-ibu yang ada kitab, kisah Nabi Adam ni bagusnya, mungkin kalau kita tak perasan lah saya nak share, mungkin ada yang tersalah faham. Ibnu Katsir ni dia telah datangkan satu topik tu dengan poin. Ni poin pertama, cerita apa? Tentang Adam. Kemudian poin kedua, cerita Hawa. Ketiga, cerita keluar daripada syurga. Sebab itu kalau dengar sahaja saya ceramah, macam melompat cerita dia. Tadi cerita tentang Habil Qabil. Tiba-tiba kenapa cerita tentang ada anak Adam, Nabi Adam syirik pula? Sebenarnya dia duduk dalam satu subtopik. Ini satu subtopik, ini satu subtopik. Dia ada yang berkait, ada yang tidak berkait. Tapi masih lagi dalam penceritaan Nabi Adam alaihi salam. Okey? Baik, selesailah kita berkisah tentang Nabi Adam. InsyaAllah kita akan masuk ke kisah Nabi Idris. Datang daripada keturunan datang daripada keturunan Qabil, anak Nabi Adam yang hidup tadi tu. Datangnya Nabi Idris alaihi salam. Okey. Minta maaf. Dia datang daripada Nabi Syith. Nabi Syith. Sebab Syith ni dia adalah Nabi yang Allah Ta'ala utuskan selepas kewafatan Nabi Adam alaihi salam. Okey. Baik, nanti kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Ni Nabi yang tak berapa popular, Nabi Idris ni. Kita kenal dia tapi cerita dia tak banyak. Dalam Quran pun tak banyak. Tapi ada cerita dia. Nanti saya cuba bantulah penceritaan tentang Nabi Idris AS. Wallahu ta'ala alam. Okey, saya serahkan kepada Kak Mira. Ustaz nak buka soalan ke? Nak tanya. Satu je jemaah. Marah jemaah. Dah lah duk Ustaz duk terang perangkat tanya. Tak ada Ustaz, maknanya anak-anak Nabi Adam daripada yang kembar-kembar tu langsung tak ada keturunan Ustaz. Hanya melalui Nabi Syith ni saja yang turunnya susu galur pada Nabi Idris. Betul ke? Okey, daripada keturunan manusia tu
saya tak jumpa sebenarnya nas yang nak kata ni dapat anak daripada Nabi Syith. Daripada Qabil tadi tu ada tak anak? Saya tak jumpa lah nas tu. Dan saya pun tak terfikir nak kaji benda tu. Saya pun saya pun tak kaji, tapi yang saya selalu tengok dan yang selalu saya perhatikan, dia datang daripada dia highlightkan satu susu galur je. Berkaitan dengan Habil, Qabil ada anak tak? Wallahualam. Tapi daripada Syith, datanglah Nabi Idris alaihissalam. Satu lagi. Yang Nur Muhammad tu kan Allah bagi pada Nabi Adam. Lepas tu terus diturunkan kepada Nabi Syith ke macam mana? Nur Muhammad tu apa? Dia bagi Nabi Adam. Saya tak pasti yang tu. Kan masa kejadian Nabi Adam tu ada Nur Muhammad tu kan Allah cipta sebelum adanya alam ni semua kan? Okey, saya faham. Okey, lepas tu? So kan Allah bagi Nur Muhammad tu pada Nabi Adam. Kan diturun sampailah kepada Nabi Ibrahim semualah. Okey. Sampai akhirnya kepada ayah Nabi. Dan cerita tentang Nur Muhammad ni dia ada isu besar ni. Okey. Nanti kita jumpa minggu depan boleh tak? Baik. Boleh urai sini. Kita jumpa minggu depan. Dia ada perbezaan pandangan daripada kalangan para ulama. Nanti kita akan tengok. Okey? Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Puan Husnul Izzati soalan ni ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz ada bagi penerangan tentang Nabi Adam alaihissalam dikafankan dan disolat oleh malaikat. Saya tak dapat malaikat Jibril ke atau semua para malaikat? Itu satu. Yang kedua, sebelum ni saya baca yang Nabi Adam ni hidupnya sekitar 930 ke 940. Okay, maaf Ustaz. Katanya 40 tahun itu telah diberikan kepada Nabi Idris. Nabi Daud. Dipaskan Nabi Daud kan? Bukan Nabi Idris ya? Bukan, saya Nabi Daud, dipas kepada Nabi Daud. Okey. Ada pandangan tu, ada riwayat tu. Cuma saya bab-bab yang tu saya tak berapa cuba nak cari betul ke tak betul, saya tak berapa sangat. Tapi memang ada riwayat tu. Memang dia dikatakan dia pas. Dia 1000 tahun tapi diserahkan sebahagian umur dia dalam 40 tahun ataupun 60 tahun tu kepada anak dia lah, iaitu Nabi Daud. Wallahualam. Itu saya tak jawab. Tapi memang ada riwayat tu. Benar atau tak benar wallahualam. Tapi 1000 tahun disebut dalam nas yang sahih lah. Memang ada. Okey, tentang malaikat yang mandikan tadi tu tak disebutkan oleh Nabi SAW secara nama dia malaikat apa, tapi disebut saja malaikat. Sebut malaikat saja, tapi tak tahu siapa. Dan berapa ramai pun tak disebut. Hanya sebut malaikat sahaja. Mungkin ada huraian para ulama hadis kot, tapi saya tak baca yang tu. Saya tak semak lah. Okey, Ustaz, ada soalan lagi? Tak ada. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Ustaz, last. Tak, maknanya daripada semua penerangan Ibn Katsir dalam part Nabi Adam dan seterusnya yang kita akan berjalan nanti, Ibn Katsir ni menjelaskan semua mana khilaf-khilaf yang jadi apa pandangan yang salah sebab tu maknanya sahih lah Ustaz kan? Ya betul. Antara kekuatan Ibn Katsir ni tafsir dia sendiri pun dia hanya membawakan, ni usaha dia lah dan dia pun seorang ulama besar, iaitu membawakan riwayat-riwayat yang sahih. Ini membezakan tafsir Ibn Katsir ke ataupun penulisan dia tu dengan kitab-kitab tafsir yang lain ataupun kitab-kitab penulis ulama yang lain. Dia membawakan yang sahih. Itu kelebihan dia. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah. InsyaAllah. Kita tutup lah. InsyaAllah kita sambung ke depan. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Jazakumullah khairan jazak Ustaz di atas syarah hari ini. Pencerahan hari ini. Kita sudah habis Alhamdulillah kisah Nabi Adam dan hari ini satu peringatan penting, punca penyakit hati adalah hasad. Kita boleh mengambil ibrah daripada pembunuhan pertama dalam sejarah manusia di kisah Habil dan Qabil ni, masya-Allah. Jadi mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan kita. Terima kasih kepada tim Gemulu Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita hari ini. Ustaz, sedikit je hibahan kuliah. Kuliah asal kita pada petang ini 5 petang
bersama dengan Al-Fadil Ustaz Iliyin Aminin bin Muhammad Saleh dengan kitab Misbahud Dujjah Syarah Safinah An-Najah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenuk Iman. Dengan ini saya mewakili Gemenuk Iman mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan yang baik itu datang daripada Allah, tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita minggu depan sambung pada kisah Nabi Idris insya-Allah. Mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surat doa. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.